Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-samalah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan pemberian nikmat-nikmat oleh Allah taala kepada kita, maka pada malam ini boleh kita bersama-sama berada dalam rumah Allah taala ini, boleh hadir semaya berjamaah. Kemudian kita berada dalam majlis ilmu yang disebut oleh para ulama sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Juga syukur kita kepada Allah Ta'ala juga diberikan nikmat kesihatan yang baik, boleh buat amal, boleh beribadat kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Kemudian dua nikmat terbesar, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Bila ada dua nikmat ini, maka tak adalah kesempurnaan lain kecuali bila ada kedua-duanya. Kalau ada nikmat Islam saja tapi tak beriman, maka tak jadi juga. Ada iman saja tapi Islam tak apa nak kemah, pun tak boleh juga. Saling melengkapi. Maka pada hari ini, atas sebab kita beragama Islam dan sebab ada keimanan kita kepada Allah Ta'ala, maka rezeki kita pada malam ini Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita belajar, untuk kita mengaji, menambah ilmu, boleh baiki diri kita daripada kurang sempurna kepada lebih baik, dan seterusnya boleh buat amal ibadat dengan sempurna, boleh mengukuhkan keimanan kita, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua berada dalam redha Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid pada muka surat 28. 28 bawah tu, yang ke-9 iaitulah ilmu. Kita masih lagi berada dalam perbincangan awal ataupun perbincangan tentang 20 sifat yang wajib pada Allah Ta'ala, yang mana dilengkapi dalam keadaan itu dikatakan oleh para ulama, ke-20 sifat ini maka diletakkan dalam 4 pembahagian sifat, iaitulah sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat ma'nawiyah. Maka pada malam ini kita sambung pada yang ke-9, iaitu ilmu. Ilmu ini merupakan sifat ke-9 daripada 20 sifat wajib pada Allah Ta'ala, dan merupakan sifat yang ketiga daripada sifat ma'ani. Sifat ma'ani apa dia? Sifat ma'ani, bagaimana kuliah kita telah sebut sebelum ini, sifat ma'ani iaitulah sifat yang mawjud lagi qadim, berdiri pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana kata mawjud, maknanya sifat ini sifat ada pada Allah Ta'ala, lagi qadim, sedia kala ia berdiri pada zat Allah Ta'ala. Bukan kata ada Allah Ta'ala dulu baru ada sifat ini, tidak. Maknanya sedia kala lagi, maknanya bertepatan dengan sifat Allah Ta'ala yang sedia kala, maka adalah sifat-sifat ma'ani ini mengiringi sifat wujudnya Allah Ta'ala. Yang ke-9 iaitulah ilmu. Apa dia? Artinya mengetahui. Ilmu maknanya bahasa Arab lah, bahasa Arab ilmun, bahasa Melayunya mengetahui. Kita tahu, dia tahu. Maknanya kalau Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan maha mengetahui. Bila sebut nama Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala kena bubuh maha. Awang maha maknanya terlalu bersangat, tak ada lawan pada sifat maha Allah Ta'ala. Baik.
Kesembilan ilmu artinya mengetahui, dan iaitu sifat yang maujudah. Sifat yang maujudah maknanya sifat yang ada ia, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Mana kata duduknya sifat ilmu, terletaknya sifat ilmu, wujudnya sifat ilmu pada sifat wujud Allah Ta'ala. Apa maksud dia? Maksudnya kerana Allah Ta'ala wujudlah, maka ada sifat-sifat lain, termasuklah sifat ilmu ni. Ni maknanya berdiri sifat ilmu ini pada zat Allah Ta'ala yang nyata dengan dia, maknanya jelaslah ia pada sifat Allah Ta'ala tadi, pada wujud Allah Ta'ala tadi, oleh segala setiap perkara atas barang yang ia dengan dia. Apa makna atas barang ia dengan dia tu? Dia tulis situ nombor 23, tengok bawah tu, qauluhu, atas barang yang ia dengan dia bermula dhamir ia. Ni dhamir ni kalau kita ngaji bahasa Arab dia ada dipanggil sebagai dhamir. Apa dia dhamir? Kata ganti diri. Saya, awak, demo, kawe. Maknanya menggantikan diri kita atas nama, mana ganti dengan gelar apa dia? Dia, saya, awak. Begitu juga pada Allah Ta'ala, kembalilah dhamir ia itu kepada segala atas perkara yang atas segala perkara. Maknanya segala perkara itu yang ada ia atas perkara tersebutlah. Atas ia tu makna kata atas ia, atas sifat ilmu Allah Ta'ala. Atas gapo? Atas maujudah Allah Ta'ala. Maknanya diletakkan sifat ilmu, diletakkan sifat maha mengetahui Allah Ta'ala atas sifat wujud Allah Ta'ala. Dia kembali kepada segala perkara, mana setiap perkara, setiap sifat yang ada pada Allah Ta'ala tu, termasuklah sifat ilmu tadi, diletak ke atas mawujud Allah Ta'ala. Dan dhamir dengan ia itu kembali dengan barang yang dia mana lagu mana, dan dikehendaki dengan barang yang itu kelakuan. Mana kata dikehendaki, mana dimasukkan dengan barang itu apa dia? Iaitulah kelakuan. Lagu mana kelakuan pula? Yakni nyata bagi Allah Ta'ala pada sedia kala dengan sifat ilmunya itu. Mana kata jelas pada Allah Ta'ala, sifat ilmu itu terletak pada sifat wujud Allah Ta'ala. Oleh segala perkara, maknanya segala perkara, setiap benda yang melibatkan ilmu Allah Ta'ala, segalanya diletak pada sifat wujud Allah Ta'ala. Lagu mana Allah Ta'ala bersifat dengan mengetahui akan sekalian makhluk? Kerana ada sifat wujud, maka Allah Ta'ala pun tahu. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat wujud, maka dulu lagi Allah Ta'ala tak bersifat mengetahui. Sebab apa? Sebab bila tidak bersifat dengan wujud, maka Allah Ta'ala tak wujud. Bila tak wujud, maka tak boleh kata benda tak wujud itu bersifat dengan ilmu. Itu maksud dia. Oleh segala perkara atas kelakuan yang bersepakat oleh segala perkara itu dengan kelakuan itu pada waqi'. Lagu mana artinya pada diri pekerjaan. Maknanya atas perbuatan, atas sifat ilmu Allah Ta'ala tu terletaknya ia pada sifat wujud Allah Ta'ala. Supaya kita kata warna lah. Tapi tak boleh nak banding, tak boleh nak banding dengan sifat Allah Ta'ala sebenarnya. Tapi perumpamaan mudah faham, warna biru duduk di tudung. Lagu mana? Sebab apa dia ada warna biru atas ni? Sebab ada tudung. Kalau tak ada tudung, tak ada lah berwarna biru. Itu perumpamaan. Tapi tak boleh nak kata Allah Ta'ala sifat lagu tu, cuma mudah faham lagu tu lah. Dia ada sifat ilmu Allah Ta'ala kerana adanya Allah Ta'ala. Baik. Maka misal demikian itu bahawasanya pada pendapatnya engkau Abdullah kaya. Ni contoh dia bagi perumpamaan kepada kita. Abdullah tu kaya. Maka jika adalah ia pada waqi' itu kaya. Kalulah Abdullah itu waqi' ni makna keadaan dia. Tentu dah kita tengok ke Abdullah ni orang yang kaya. Dia nescaya adalah pendapat engkau itu ilmu. Makna kita tahu bahawasanya bahawasanya Abdullah tu kaya. Kenapa? Kerana kita tahu dia tu kaya. Kalau kita tak tahu Abdullah ni kaya, maka kita tak tahulah bahawasanya Allah tu kaya. Kenapa? Kerana kaya diletak kepada Abdullah tadi. Kalaulah Abdullah itu tak ada, tentu dah kaya ni tidak duduk pada Abdullah. Maka
Kenapa adalah pendapat engkau itu ilmu, dan jika adalah pada wakilnya miskin, maka pendapat engkau itu jahil. Ni maknanya atas pembandingan ini kita melihat bahawasanya sifat ilmu Allah Ta'ala berada pada sifat maujudat Allah Ta'ala. Daripada segala yang wajib dan yang harus, bukan setakat sifat ilmu saja, tetapi juga daripada segala yang wajib pada Allah Ta'ala, semua duduk di sifat wujud belaka. Dia. Dan yang harus, sifat harus pada Allah Ta'ala pun berada juga pada wujud Allah Ta'ala. Dan mustahil juga atas wajah meliputi atas jalan tafsir dengan ketiadaan dahulu tersembunyi. Dia. Maka ada pun pada sifat mustahil itu pun atas wajah meliputi, atas gambar dia, atas jalan tafsir secara detail kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat atas ketiga-tiga. Lagu mana Allah Ta'ala ada sifat wajib, Allah Ta'ala ada sifat harus, ada juga Allah Ta'ala itu bersifat dengan mustahil. Mana kata dengan ketiadaan dahulu tersembunyi, maknanya jelas belaka. Tak ada kata hak tersusuk, tak ada kata hak tak jelas pada Allah Ta'ala. Melainkan semuanya itu adalah jelas bagi Allah Ta'ala. Wujud Allah Ta'ala jelas. Lagu mana? Berdasarkan sifat-sifat Allah Ta'ala ada pada Allah Ta'ala, berdasarkan kepada dalil-dalil yang menyatakan bahawasanya wujud Allah Ta'ala. Begitu juga sifat-sifat lain yang wajib pada Allah Ta'ala, 20 sifat itu, semuanya itu adalah pada sifat, pada pengetahuan jalan tafsir, jelas detail pada kita, bahkan tak ada yang tersembunyi. Maka baginya satu ta'alluq jua, iaitu ta'alluq tanjizi qadim. Kita belajar dah, kita dah sebut sebelum ini apa dia ta'alluq. Ta'alluq itu adalah benda yang berkaitan, bersangkutan. Dia maknanya bila sebut ta'alluq tanjizi qadim ini, maka kata ulama rahimahullahu ta'ala, dalam keadaan ta'alluq ini, maka adalah gambaran kepada dia bahawasanya lagu mana? Maka mengetahui Allah Ta'ala pada azali akan segala perkara yang barang tiada kesudahannya. Seperti mana baginya itu, seperti mana kamalah Allah Ta'ala. Ceritanya lagu ni, bila mana Allah Ta'ala itu bersifat dengan mengetahui. Gapo yang dikatakan sebagai ta'alluq kaitannya Allah Ta'ala tahu tu, iaitulah bila mana Allah Ta'ala itu mengetahui pada azali. Maknanya sejak dulu lagi. Dia bukan setakat sejak dulu kita tu ada hak dia. Azali ni mana kata sebelum pada sejak dulu lagi. Itu kata azali. Maknanya daripada sejak azali lagi akan segala perkara hingga barang yang tak ada kesudahan. Dia semua benda lah. Termasuk benda-benda yang tidak ada kesudahan baginya, bagi Allah Ta'ala, seperti kamalaknya, seperti kesempurnaan pada Allah Ta'ala. Maknanya semuanya dalam pengetahuan Allah Ta'ala berlaku. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala tahu berlaku daripada benda-benda sejak azali, sejak dulu. Siapa lah ni, siapa akan datang, siapalah benda tu tak ada kesudahan sekalipun. Gapa dia tak ada kesudahan? Makna kata kalau kita faham tak, tak ada kesudahan ni gapa dia? So siapa dia? Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala juga tahu sifat dia. Allah Ta'ala juga tahu kesempurnaan dia, walaupun dia tu tak ada kesudahan. Itu maksud dia. Maknanya kena faham bahawasanya sifat ilmu ni dia tahu berlaku. Ilmu Allah Ta'ala tak serupa dengan ilmu kita. Kadang-kadang ilmu kita ni hak kita ngaji kita tahulah. Hak kita tengok, hak kita nampak, hak kita dengar, hak kita baca, hak kita sebut, hak tu kita tahulah. Dia maknanya ada hak dia. Hak lain kita tak tahu. Tapi pada Allah Ta'ala segala pada dia sejak azali lagi tahu berlaku. Kenapa? Bersifat dengan ilmu. Ni maknanya Allah Ta'ala tahu daripada azali hinggalah ke sesuatu barang hak tak ada kesudahan. Maknanya tidak ada hak jugalah. Dah benda tu pun tak ada kesudahan dah. Allah Ta'ala tahu pasal benda hak tak ada kesudahan. Apatah lagi Allah Ta'ala yang tiada bersifat juga dengan kesudahan. Dan segala nafas ahli syurga. Bahkan juga Allah Ta'ala tahu daripada segala nafas ahli syurga. Siapa kau ahli syurga pun Allah Ta'ala tahu. Walaupun benda tu tak ada lagi, syurga-syurga ni tak jelas lagi. Apa mana tak jelas? Tak selesai lagi urusan syurga ni. Selagi mana ada manusia, ada jin atas muka bumi, maka urusan syurga neraka tak selesai lagi. Dia tak habis lagi hak masuk dalam syurga tu.
Maknanya bukan setakat itu, bahkan segala napah ahli syurga pun Allah Ta'ala tahu. Kenapa Allah Ta'ala bersifat dengan maha mengetahui ataupun ilmu. Jadi bila kita nak cerita bab nafas ahli syurga ni, kata ulama, ahli syurga ni, orang dalam syurga, dia bernafas dengan keadaan kalmisk, seperti kasturi. Nafas dia bau seperti kasturi, minyak wangi lah. Peluh dia pun bau minyak wangi. Itu beza kehebatan ahli syurga. Dia bahkan kata ulama juga, banyak keadaan yang berbeza ahli syurga dengan atas dunia. Dia antaranya ulama sebut kepada kita gambar ahli syurga lah ni. Yang pertama kata ulama, ahli syurga ni kata ulama semuanya seperti Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Keadaan jasad kita, tubuh kita, tubuh badan kita ni supaya ngatuk kita Nabi Adam. Bahkan kata ulama setinggi 90 hasta kita supaya berlaku. Semua 90 hasta berlaku. Bahkan juga disebut juga ataupun setara juga dengan lebih kurang 30 meter. 30 meter ketinggian kita. Lagu mana? Hal ini bagaimana diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ketika Rasulullah sebut, Rasulullah kata kena, maka sesungguhnya tinggi badan para penghuni syurga bila mana masuk syurga tu 60 hasta, seperti pokok kurma yang tinggi. Ini hadis Nabi. Mereka makan buah-buah di syurga sambil mereka berdiri. Ini hadis daripada Abu Naim rahimahullahu taala. Itu gambar dia. Kalau kita benda tu kadang-kadang tak sampai pada akal, tapi tak mustahil, sebab Allah Ta'ala boleh buat berlaku. Ini dalam syurga. Begitu juga kata ulama, hadis Nabi sebut daripada Anas bin Malik, orang penghuni syurga ni tak ada janggut. Di atas dunia kita ada janggut, tapi dalam syurga kata Nabi tak ada janggut. Lagu mana Nabi sebut? Para penghuni syurga nanti akan dibangkit dengan wajah seperti Nabi Adam, usia antara 33 tahun. Umur 33 tahun Allah Ta'ala bangkit esok-esok. Rambut pendek, janggut tak ada, boleh mata tu ada celup. Maka mereka semua ini akan menuju ke pohon-pohon syurga, mengambil pakaian daripada tersebut. Kemudian pakaian itu pula tak lusuh, tak punah, mudanya tidak akan pernah habis. Berkekalan umur kita 33 tahun dalam syurga. Sebab itulah satu ketika disebut oleh para ulama, satu ketika Nabi ni dia ada cara gurau dia Nabi ni. Kita gurau pelik-pelik. Maka satu ketika Nabi gurau bila ditanya oleh seorang orang tua lah, ditanya kepada Nabi, boleh kau aku masuk syurga? Ditanya Nabi. Maka kata Nabi, sesungguhnya orang masuk syurga ni orang muda. Maka dia pun terasa Nabi gurau ya. Nabi gurau ya. Maksud Nabi lah ke mana? Dalam syurga ni semua orang muda-muda berlaku. Orang tua tak boleh duduk dalam syurga, Nabi kata. Maknanya gambaran di situ, manusia nanti bila berada di dalam syurga maka berumur lebih kurang 33. Bahkan umur itu kata ulama tak bertambah. 33 sampai bila-bila. Dan demikian pula kata hadis Nabi disebut pada oleh Imam At-Tirmizi, begitu juga pada ahli neraka. Ahli neraka pun umur pun 33 juga. Tu. Maka satu ketika hadis lain pula Nabi sebut kepada kita bagaimanakah tidak tua ada seseorang itu, bagaimana supaya tak adilah diciptakan manusia dalam keadaan itu tidak boleh masuk syurga dalam keadaan orang tua-tua, tak boleh. Nabi kata sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, maka kami ciptakan mereka bidadari dengan ciptaan yang baru, maka kami jadikan mereka gadis-gadis perawan di dalam syurga. Ini kelebihan dalam syurga lah. Kita happy birthday semacam tahun ni happy birthday, tahun depan happy birthday pula. Pas happy birthday pula, pas cerah happy birthday semacam kau tua kita ni. Tapi dalam syurga berkekalan umur dia 33 tahun. Maknanya nak cerita di sini bukan setakat gambaran ahli syurga, napah ahli syurga pun Allah Ta'ala tahu berapa kali. Dia hebat ilmu Allah Ta'ala. Kata ulama juga Allah Ta'ala meliputi ilmu dia tu. Allah Ta'ala tahu berapa ada pasir di patah. Kita segenggai tak boleh nak bilang dah pasir ni dia. Allah Ta'ala tahu juga daun-daun hak mana hak luruh dah, hak mana hak akal luruh, hak mana hak nak tumbuh pula. Segala itu
berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Ya. Super berlaku 33 berlaku. Kalau kita muda pasang kita tak berubah nyanyo, berat sebelah dia tak adil lah. Sebab Nabi sebut dah semua tak kira lah. Penghuni syurga itu umur dia sekitar 33 tahun. Dia bunyalah muda kat suka belaka dia. Dia noyaknya lagu itulah keadaan dalam syurga. Dia baik. Dan mustahil lawan pada sifat ilmu Allah Ta'ala, iaitulah jahil. Dia makna mustahil lah bila mana Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, mengetahui, maknanya mustahil pada Allah Ta'ala itu jahil lah. Dan dalil ilmu Allah Ta'ala itu, ni dalil ilmu, iaitulah pada dalil akli, dalil pada akal lah. Lagu mana dalil pada akal? Bahawasanya jika ada ia jahil, kalau dah Allah Ta'ala itu jahil, nescaya tiada ada ia menghendaki. Kalau Allah Ta'ala jahil tak tahu, Allah Ta'ala tak bersifat dengan iradat menghendaki. Dan mereka tak tahu manfaat, tak tahu kelebihan, tak tahu apa hak dia berasa berhasrat nak kepada sesuatu. Dan mereka tak ada ilmu. Maka Allah Ta'ala tak bersifatlah dengan iradat. Dia tak ada ilmu macam mana nak buat bumi, macam mana nak buat makhluk, mana tak ada sifat kehendak nak buat sesuatu. Dan iaitu mustahil. Kenapa? Kerana sabit jelas menghendakinya dengan dalil yang telah lalu. Mana dalil pada sifat iradat sebelum ni telah sebut dah bagaimanakah Allah Ta'ala itu bersifat dengan menghendaki. Itu pada dalil akal. Adapun pada dalil nakli, dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala katakan daripada surah Al-Anfal ayat 75, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Tuhan tahu belaka. Benda tersembunyi, benda hak jelas, benda dalam hati, semua Allah Ta'ala tahu. Dia maknanya kita susuk setara mana pun, dia maka Allah Ta'ala tahu belaka. Begitu juga dalam surah Al-Mulk Allah Ta'ala sebut juga, ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala sebut, apakah Allah Ta'ala yang menciptakan itu tak tahu? Yang kamu lahirkan atau kamu rahsiakan itu, dan dia maha halus lagi maha mengetahui. Bukan setakat hak kasar, hak halus kecil sekalipun kita dah susuk selama di dalam hati kita, Tuhan tahu belaka. Dia Tuhan tahu belaka, tak sedut susuk lah. Begitu juga surah Al-Maidah Allah Ta'ala sebut, yauma yajma'ullahu ar-rasul fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Allah, maka ingatlah pada hari di mana, di waktu Allah Ta'ala mengumpulkan semua para rasul, lalu Allah Ta'ala tanya kepada mereka, apakah jawapan kamu terhadap kaummu? Dia bila mana moyak sesuatu, maka kaummu tu katakan seruan kamu kepada mereka. Maka para rasul menjawab, tidak ada pengetahuan kami tentang itu, bahkan sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui benda-benda hak gaib. Hak gaib pun Allah Ta'ala tahu, apatah lagi benda-benda hak zahir. Kita dah susuk selama kini tu, kita buat dosa, kita ingat Allah Ta'ala tak tahu. Dia orang yang tak nampaknya, tapi Allah Ta'ala nampak belaka, tahu belaka keadaan kita. Ayatnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan maha mengetahui. Dia maka sabitlah ilmu, dan apabila sabit padanya, pada Allah Ta'ala itu ilmu, maka mustahillah padanya, pada Allah Ta'ala itu bersifat dengan jahil. Maknanya sifat yang ke-9 ini menceritakan kepada kita bagaimanakah kita memahami bahawasanya Allah Ta'ala mengetahui daripada setiap segala sesuatu. Bahkan ilmu Allah Ta'ala bukan sebab kita tidak dapat diumpamakan ilmu Allah Ta'ala dengan sesuatu, kecuali Allah Ta'ala yang lebih mengetahui ilmu Allah Ta'ala. Ilmu kita ada hak dia, ada sekatan dia, ada maksimal dia. Ilmu kita ni habis ngaji, dia segala benda tahu dah, mana sekat tu ialah. Tapi Allah Ta'ala tidak terbatas ilmu dia. Bahkan benda tak mencapai akal sekalipun, tak terima akal pun, Allah Ta'ala boleh tahu belaka. Dia maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan ilmun, maknanya mengetahui, dan mustahil pada Allah Ta'ala bersifat dengan jahil, tak tahu apa sekarang. Yang ke-10 daripada sifat yang wajib pada kita, sifat 20, iaitulah hayat, artinya hidup. Dia lagu mana sifat hidup pada Allah Ta'ala juga,
iaitu sifat yang maujudah juga, yang sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala. Bagaimana juga seperti mana sifat-sifat lain lah. Maknanya sifat hayat hidup Allah Ta'ala ni berdiri ia atas wujudnya sifat wujud Allah Ta'ala. Ada sifat wujud, maka Allah Ta'ala itu bersifat dengan hidup. Lagu mana pula hidup Allah Ta'ala seperti kita kau? Dia bagaimana tersebut dah sebelum ini, Allah Ta'ala sebut laitsa kamitslihi syai'un. Allah Ta'ala tidak sama dengan sesuatu. Hidup kita tak serupa dengan hidup Allah Ta'ala, walaupun sama-sama dikatakan sebagai hidup. Hidup keadaan, hidup zat tu lain dah. Hidup sifat, lagu mana pula hidup sifat kita, keadaan hidup kita. Maknanya hidup kita, sebelum kita hidup, kita tak hidup, kita tak ada. Kemudian kita hidup, kita ada. Sampai masa tak ada dah hidup kita, makna kita meninggal. Itu sifat pada hidup kita, sifat hayat kita. Adapun sifat hayat pada Allah Ta'ala, sifat hidup pada Allah Ta'ala, sebelum dia hidup dah. Kemudian dia hidup, sampai bila-bila dia akan hidup. Itu sifat Allah Ta'ala, sifat hayat hidup pada Allah Ta'ala. Maknanya berdiri dia, yang dikatakan sebagai maujudah, yang sedia kala lagi. Belum pada kita ada tu, makna ada dah sifat hayat Allah Ta'ala. Maknanya sedia kala dulu lagi. Belum pada dulu tu ada dah Allah Ta'ala. Ada dah sifat hayat Allah Ta'ala, ada sifat-sifat lain pada Allah Ta'ala tu yang mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala, bahawa bersifat ia dengan ilmu dan lainnya daripada segala sifat. Maknanya kata dengan ada sifat wujud, dengan ada sifat hayat hidup Allah Ta'ala, maka adalah sifat ilmu pada hayat deh wujud Allah Ta'ala. Nampak? Faham tak tu? Ilmu sifat tolong. Faham deh? Maknanya sifat hayat hidup Allah Ta'ala ni, kerana ada sifat hidup Allah Ta'ala, kerana ada sifat wujud Allah Ta'ala, maka sifat ilmu tu ada pada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan wujud, tidak bersifat dengan hayat, maka tidak adalah sifat ilmu pada Allah Ta'ala tu. Begitu juga sifat-sifat lain. Maknanya sifat lain tadi menupang ada terletak pada sifat wujud dan hayat Allah Ta'ala. Dan tiada hidupnya hidup Allah Ta'ala itu dengan roh. Allah Ta'ala dia tidak hidup dengan roh. Siapa hidup dengan roh? Kita lah, manusia. Manusia hidup dengan roh. Allah Ta'ala tidak hidup dengan roh. Lepas tu hiduplah ke mana? Hidup cara Allah Ta'ala lah. Dia tak payah tahulah kita tu satu kerja Allah Ta'ala. Dia duk ngusul lagi ke mana hidup Allah Ta'ala. Dia buat supaya orang hok berkonsep dengan Trinity, tiga Tuhan. Bagaimana konsep orang-orang Kristian. Ada Tuhan Allah, ada Tuhan Isa, ada Tuhan Maria. Tiga Tuhan dia. Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan mak. Dia tiga Tuhan. Maka kalau hidup Allah Ta'ala lagu tu, barulah kita boleh nampak, barulah kita boleh nak ketika kita nak usul pada sifat Allah Ta'ala wujud dengan roh. Maka Allah Ta'ala itu ternapi, tidak bersifat dengan roh. Wujud juga, hayat hidup juga, tapi tidak dengan roh. Lagu mana? Maka tiada harus iktikad. Maknanya tak boleh kita nak berfahami bahawasanya ada baginya roh. Mana tak boleh kita nak fikir, tak boleh kita nak faham bahawasanya Allah Ta'ala tu bersifat dengan roh. Dan jika roh yang qadim sekalipun, maknanya kalaulah kita nak fikir Allah Ta'ala ni ada roh, tapi roh dia ni hak dulu-dulu, hak ada belum pada kita, hak ada sekali dengan wujud Allah Ta'ala, maka tak boleh juga. Kenapa? Kerana roh-roh itu adalah satu sifat pergantungnya atas sesuatu pada Allah Ta'ala lah. Kalau kita buat lagu tu kan, kita manusia hidup gantung pada roh. Ada roh adalah nyawa kita. Dia hiduplah jasad kita. Kenapa? Sifat kebergantungan kita pada sesuatu. Pada Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala tak bergantung dengan roh. Dia maknanya tak harus iktikad. Kita tak boleh nak fikir, tak boleh nak percaya, tak boleh nak berfaham bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan roh, walaupun roh itu roh yang dulu-dulu, roh yang bersifat dengan qadim. Dia. Dan ia tiada ta'alluq dengan sesuatu. Ada pun sifat hayat, dia tidak berkait dengan sesuatu. Sifat lain ada. Contoh tadi kita kata sifat apa? Sifat ilmu. Dia berkait dengan wujud Allah Ta'ala. Dia berkait dengan adanya Allah Ta'ala. Maka sifat ilmu tu, dia duduk atas
atas wujud Allah Ta'ala. Adapun hayat ni, dia tidak ta'aluk, tak ada kaitan dengan sesuatu. Maknanya hayat kehidupan dia tu tidak bersandar pada sesuatu lah maksud dia. Tak ada kaitan dengan sesuatu. Tak boleh nak kata hayat Allah Ta'ala, hidup Allah Ta'ala ni ada berkaitan dengan masa. Tak ada. Kenapa? Kerana dia ni ada sekali dengan Allah Ta'ala, mana tidak tertakluk pada masa. Begitu juga atas ahwal keadaan dia pun tidak juga. Kenapa? Hayat dia berserta dengan wujud Allah Ta'ala. Dia tidak dapat disandar sifat hayat ini atas sesuatu takluk sekalipun. Dan mustahil lawannya iaitulah mati. Makna kalau kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan hayat, tidak bersifat dengan hidup, maka Allah Ta'ala itu tentu dah bersifat dengan mati. Dia dua tu ya. Kalau tidak hidup kat mati, maka mustahil. Dia kenapa? Kerana mati itu adalah sifat naqis ataupun sifat kekurangan. Allah Ta'ala layak ke tak bersifat kekurangan? Tak. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bersifat dengan kamalat, sifat dengan kesempurnaan. Adapun sifat kekurangan itu adalah pada makhluk. Maka mati ni sifat kekurangan. Sebab apa? Tak boleh hidup lama. Hidup kabar-kabar sampai masa kena mati. Itu sifat kurang lah. Tak ada kuasa. Sepatutnya kalau atas ada sifat kesempurnaan. Allah Ta'ala sifat kesempurnaan. Contohnya kita kata Allah Ta'ala bersifat dengan kuasa. Maka tentu dah Allah Ta'ala ini boleh berkuasa untuk menghidupkan dia sampai bila-bila. Itu sifat kuasa, sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Adapun pada makhluk tak ada sifat kesempurnaan. Kalau makhluk bersifat dengan kesempurnaan, contohnya makhluk ada kuasa, tentu dah makhluk ni boleh buat sendiri hidup dia sampai bila. Kawan nak hidup 200 tahun, boleh buat sendiri. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu bukan kuasa pada makhluk. Maknanya mustahil lawannya lawan pada sifat hayat ataupun hidup tadi, iaitulah mati. Dan dalil hayat Allah Ta'ala itu bahawasanya jika ada ia mati. Ini gambaran dalil akal. Ulama sebut kepada kita, jika adalah ia mati, kalaulah Allah Ta'ala mati, maka tiada kuasa ia. Tak ada kuasa lah dia. Dan tiada berkehendaki, tidak bersifat dengan kehendak, iradat pada Allah Ta'ala. Dia tak sih hidup sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab tak ada kuasa. Duduklah itu atas makhluk. Tapi pada Allah Ta'ala, dia mana seperti inilah. Kalaulah Allah Ta'ala mati, tak ada kuasa lah dia untuk mempertahankan hidup dia tu. Dan tiada menghendaki dan tiada mengetahui. Bukan setakat tak sih, dan juga tak tahu bahawasanya kesempurnaan itu bila mana ada selama-lama. Itu sifat sempurna. Dan iaitu mustahil kerana apa? Kerana telah sabit, telah jelaslah yang demikian. Maknanya telah jelaslah daripada sifat hayat itu dengan beberapa dalil yang telah terdahulu. Makna kita sebut dah sebelum ini, daripada dalil, antaranya dalil daripada sifat iradat Allah Ta'ala, dalil sifat kudrat kuasa Allah Ta'ala, dalil sifat ilmu pada Allah Ta'ala. Dia sebut dah. Maka jadi mustahil lah Allah Ta'ala itu bersifat dengan mati. Maka sabitlah hayat Allah Ta'ala. Dan apabila sabit hayat, sabit hidup Allah Ta'ala, mustahil mati padanya pada Allah Ta'ala. Dia maknanya tentu dah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan mati. Bahkan Allah Ta'ala bersifat dengan hidup, sebagaimana wujud pada Allah Ta'ala juga. Jadi untuk malam ini sebagai kesimpulan, kita belajar dah malam ini dua sifat daripada sifat wajib pada Allah Ta'ala. Itulah pada sifat yang ke-9 ilmu, dan juga sifat yang ke-10 hayat hidup. Ilmu ni Allah Ta'ala tahu berlaku, meliputi segala segala benda Allah Ta'ala tahu, segala perkara Allah Ta'ala tahu berlaku. Itu sifat ilmu Allah Ta'ala. Kemudian sebelum tadi sifat hayat, makna kata Allah Ta'ala hidup. Hidup Allah Ta'ala tak serupa dengan kita. Hidup Allah Ta'ala berkekalan. Hidup Allah Ta'ala letak atas sifat wujud Allah Ta'ala. Bahkan hidup Allah Ta'ala ini juga bukan seperti kita sebagaimana kita hidup ada ruh. Allah Ta'ala hidup dia tidak bergantung kepada sesuatu sekalipun. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini boleh buka sikit ilmu kita, menambahkan ilmu pengetahuan kita sebagai satu akidah yang patut kita percaya, yang patut kita pegang, yang patut kita faham bahawa itulah yang dikatakan daripada sifat-sifat wajib, sifat-sifat kesempurnaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kuliah kita sambung pada masa akan datang. Yang ke-11 sama artinya mendengar. Wallahu a'lam.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah selepas pada semaya esok kita ada tahlil sikit Mana berkelapangan boleh tunggulah insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim.